Okey, topik akhir dalam bab 15. 15.7. Excited. Okey, pertumbuhan dalam haiwan dan juga manusia. So, apakah yang kita akan belajar dalam topik pertumbuhan dalam manusia dan juga haiwan? Pertama, kita akan belajar maksud pertumbuhan. So, maksud pertumbuhan ni adalah pertumbuhan ni adalah satu proses yang kekal dan tidak berbalik. Ia melibatkan proses pertambahan bilangan sel, saiz, isi padu dan juga jisim. So, maksudnya kalau awak dah mengalami pertumbuhan, awak tak boleh patah balik jadi baby. Okay. Now, macam mana kita nak tahu berlakunya pertumbuhan? So, kita ada parameter, kita ada ukuran untuk tahu pertumbuhan ni telah berlaku. So, biasanya parameter untuk pertumbuhan kita biasanya tinggi ukur tinggi dan juga berat ataupun jisim. Kemudian dalam topik ini kita akan belajar pertumbuhan dalam serangga. Nah, pertumbuhan dalam serangga kita ada dua jenis. Pertama adalah metamorfosis lengkap, kedua metamorfosis tidak lengkap. Metamorfosis lengkap ia sebenarnya melibatkan 4 peringkat dalam hayat serangga itu, which is bermula dengan telur, larva, pupa dan juga dewasa. Kalau metamorfosis tidak melengkap, ia melibatkan proses ekdisis ataupun proses salin kulit. Kemudian dalam topik ini, kita akan belajar dua jenis graf. So, satu adalah graf sigmoid, satu lagi adalah graf tangga. Ini untuk rangka luar yang mengalami proses ekdisis. Marilah kita teruskan. Tadi kita dah cakap pertumbuhan adalah proses pertambahan bilangan sel dan proses ini adalah tidak berbalik. Okey, dan proses ini adalah kekal. Okey. Now, macam mana kita nak ukur pertumbuhan telah berlaku? Kita boleh ukur dari segi ketinggian dan juga jisim. So senang kata, katakanlah kat sini, kalau kita nak ukur jisim, ada dua cara kita nak ukur jisim. Pertama adalah jisim kering, kedua adalah jisim segar. Okey. Now, jisim kering ni, cara dia, organisma tu first kena matilah. So, organisma tu akan masuk dalam oven. Lepas dah masuk dalam oven, kita keringkan, kita akan timbang. Okey, lepas tu kita nak dapatkan bacaan yang accurate, kita masukkan lagi dalam oven. Sampai satu tahap, bacaan tu betul-betul tidak berubah. Itu adalah bacaan yang betul. So, jisim kering ni, dia punya bacaan adalah tepat. Sebab tu, kaedah ni kan kita perlu organisma tu perlu mati kan. So basically kaedah ini sesuai untuk tumbuhan. Okey, now jisim segar. Apakah kebaikan kita ukur jisim segar ni? Kebaikannya kita tak perlu nak bunuh organisma tu. Ia boleh dilakukan bila-bila masa. Tetapi keburukannya, bacaannya adalah kurang tepat. Sebab setiap organisma ni sebenarnya jisim tu dipengaruhi oleh air dan kandungan air untuk setiap organisma adalah berbeza. Alright, so kita teruskan. Now, kita teruskan di sini pertumbuhan serangga. Tadi kita dah cakap pertumbuhan serangga kita ada dua. Satu adalah metamorfosis lengkap. Satu lagi adalah metamorfosis tak lengkap. Kalau metamorfosis lengkap, okey, ia melibatkan ada 4 peringkat dalam hayat serangga. Pertama, bermula dengan telur, larva, pupa dan juga dewasa. Ini adalah contoh metamorfosis lengkap untuk butterfly, untuk rama-rama. Okey, so tengok daripada telur menjadi larva, which is kita kenali sebagai beluncas. Kemudian beluncas ni akan jadi kepompong ataupun bahasa lain adalah pupa, dan daripada kepompong ni nanti dia akan pecah. So akanlah jadilah rama-rama dewasa. Apakah contoh-contoh lain serangga yang menjalani metamorfosis lengkap? So contoh-contoh lainnya kita adalah lalat, nyamuk. Tu adalah contoh yang paling biasalah. Now, kita teruskan. Metamorfosis tidak lengkap. Metamorfosis tidak lengkap, ia melibatkan proses ekdisis. Apakah itu proses ekdisis? Proses ekdisis adalah proses salin kulit beberapa kali sampailah dewasa. So, katakanlah contoh ni belalang. Belalang ni yang kecil, baby lagi kan, yang masih mengalami proses ekdisis. So, serangga tu kita kenali dia adalah sebagai nimfa. Kalau awak makan baby crab yang dia orang goreng tu kan, actually itu adalah dalam keadaan nimfa.
Dia belum dewasa lagi. Okay, now kita teruskan. Okay, now dalam tajuk pertumbuhan ni tadi kita dah cakap kita akan belajar dua jenis graf. Now graf pertama adalah graf sigmoid. Okay, now graf sigmoid ni, graf ni adalah graf what do we call it? Graf untuk kebanyakan organisma. Senang kata, ini adalah graf umum pertumbuhan. Okey, untuk organisma yang biasa. Contohnya macam manusia tumbuhan, kita pakai graf yang ini. Okey, so pertumbuhan manusia kita kenali sebagai sigmoid. Okey, kita ada satu graf lagi, kita panggil dia tangga. Tangga tu special hanya untuk serangga yang mengalami ekdisis. Okey, now apa-apa dalam peringkat pertumbuhan, dalam graf pertumbuhan, ia akan bermula dengan fasa permulaan. Nah, dalam fasa permulaan, keyword dia sini. Ini adalah rendah. Pertumbuhan adalah rendah. Kerana pemanjangan sel dia sedikit. Kenapa? Sebab dia baru nak adapt. Menyesuaikan dengan persekitaran baharu. Nah, kedua, bila dia dah adapt. Okey. Fasa pertumbuhan yang kedua yang warna hijau ini adalah pesat. Nampak tak? Ni pesat. Kenapa pesat? Masa ni pembahagian sel berlaku sangat aktif. So, bila pesat, sini saiz dia bertambah dengan cepat. Kemudian bila dah pesat, fasa seterusnya yang warna kuning ini adalah fasa perlahan. Fasa perlahan adalah disebabkan sel telah mengalami saiz maksimum. Sel hanya mengalami pembezaan. So, maksudnya kalau sel, contohnya lah saya ambil tumbuhan. So, tumbuhan memula ni dia fasa pembahagian, lepas tu fasa pemanjangan. Kalau fasa pembezaan di sini, kita nak bayangkan tumbuhan tu, dia punya sel, katakanlah dia dah boleh berubah menjadi tisu lain. Contohnya xylem atau flower. Asal tu kita nak bayangkan tisu tu semua muka dia sama je. Okey, bila dia dah masuk fasa perlahan ni, masa ni sel mengalami pembezaan, so sel tu dah menjadi sel-sel yang khusus. Contohnya xylem atau flower. Now, fasa matang ni dah mature. Now, ini ada keempat. Fasa matang ni, ini adalah sifa. Pertumbuhannya adalah sifa. Kenapa sifa? Sebab pertumbuhan ni, nak bayangkan kalau macam saya dewasa, pertumbuhan saya ni, ini adalah fasa matang. Maksudnya, pembahagian sel saya hanya menggantikan tisu-tisu yang dah mati sahaja. So, saya tak boleh maksud saya, my height tak boleh increase. Saya punya ketinggian tak akan bertambah. Tapi saya masih ada pertumbuhan. Tapi pertumbuhan saya kosong. Kenapa kosong? Sebab saya punya sel hanya menggantikan proses pertumbuhan saya hanyalah untuk menggantikan tisu-tisu yang telah rosak ataupun mati. Okey, now fasa penuaan. Yang ini adalah negatif. Okey, masa fasa ni organisma mengalami penuaan, so dia punya saiz-saiz sel dia tu, bilangan sel dia makin lama makin berkurang. Dan fasa kematian, ini adalah disebabkan penuaan, penyakit atau kekurangan sumber makanan. Okey, ini actually adalah dalam buku lama awak tahu, buku teks lama. Ini pun sama tadi kan, awak nampak kalaulah dalam yang ini dia akan mula dengan fasa ni tau. Fasa pertumbuhan pesat. Ini pertumbuhan pesat. And then fasa perlahan, ini bayi. Bayi ni adalah pesat. Ini adalah kanak-kanak. Kanak-kanak, ini adalah remaja. Ini adalah dewasa. Ini adalah tua. Ini adalah untuk manusia. Ini graf macam ni pun kita kenali dia sebagai sigmoid. Okey, ini adalah dalam buku teks tingkatan 5 KBSM. Kalau awak nak baca, boleh baca buku sini awak. Okey. Now, ni excited. Now, tadi kita kata kita ada dua jenis graf. Graf pertama adalah graf sigmoid. Graf kedua adalah, ini kita panggil dia sebagai graf ni dalam bentuk tangga. So, kita tengok apanya specialnya graf bentuk tangga ni kan. So, proses specialnya graf bentuk tangga ni, kalaulah awak tengok di sini, dalam buku teks awak adalah pada muka surat 306. Okay, ini adalah muka teks 306. So, proses ini berlaku berkala dan pertumbuhannya tidak selanjar. Tidak selanjar maksudnya graf ni kita panggil dia sebagai tidak selanjar. Kalau selanjar dia macam ni, ada taburan normal. So, kalau yang ini adalah tidak selanjar, berbentuk tangga. So, kita nampak di sini, marilah kita observe graf ni. Kalau awak nampak yang dalam keadaan mendata, this one, mendata, pada peringkat ini, kita panggil peringkat ni adalah peringkat insta. Ni, sorry. Yang ni, mendata.
Peringkat ini kita kenali dia adalah sebagai insta. So masa peringkat insta ni, serangga ni tidak mengalami pertambahan panjang. Kenapa? Sebab dia ada rangka luar panjang. Okey, yang tegak ni, ini adalah peringkat ekdisis. Ini adalah peringkat ini dia. Ini adalah peringkat ekdisis. Masa ni pertumbuhan adalah pesat. Pertumbuhan adalah sangat pesat. Okey, so proses ekdisis ni akan berlaku beberapa kali sehinggalah dewasa. So saya nak bagi tahu tau. Tadi ini kita kata yang ini peringkat namanya insta. Organisma serangga tu kita kenali dia adalah sebagai nimfa. So senang kata, nimfa tu kita rujuk kepada serangga tu. Tapi peringkat dalam graf ni kita tak boleh panggil dia nimfa. Peringkat kita panggil dia sebagai insta. So insta adalah antara ekdisis, proses ekdisis. So insta ni apakah proses insta ni? Proses insta ni masa ni dia punya pertumbuhan ni adalah sifa. Kenapa sifa? Sebab serangga tidak mengalami penambahan dari segi panjang. Okey. Now, kita tengok dekat sini. Bagaimanakah proses ekdisis boleh berlaku? So, proses ekdisis ni boleh berlaku. Kita nak bayangkan macam ni tau. Satu rangka luar baharu telah dibentuk. Senang kata macam ni. Serangga ni sebenarnya dalam badan dia, awak bayangkan. Dalam badan dia dah ada baju baru. Macam dia pakai baju double. Awak nak bayangkan satu rangka luar baharu dah tumbuh. Tapi dia ada rangka luar yang lama kat bahagian paling belakang dia. Ini bahagian paling luar kan. So, satu rangka baharu terbentuk di bawah rangka yang lama. Dia ada baju baru. Tapi kat luar tu ada baju lama. So, kita tak nak baju lama tu. So, rangka luar yang baharu tu, lama-lama rangka luar yang baharu tu, okey, maksudnya baju yang baru tu, lama-lama akan jadi keras. Bayangkan pakai dua baju, kan? So, dapat baju baru. So, baju tu lama-lama jadi keras. So, bila baju tu jadi keras, okey, baju tu macam mana baju tu boleh jadi keras? Baju tu akan jadi keras, okey, apabila serangga sedut udara. Bila serangga sedut udara, isi padu badan bertambah. So, ini akan menyebabkan baju lama dia, rangka luar yang lama ni nanti akan pecah. So, apa yang tinggal? Yang tinggal adalah rangka luar yang baharu. Okay, so serangga akan mengembangkan badan dia sekali lagi. So, maksudnya bila dapat baju baru tu kan, dia kembang lagi sekali sebelum jadi betul-betul keras. So, saya ulang. Proses ni nak bayangkan orang tukar baju. So, bayangkan serangga tu ada baju baru, tapi kat luar tu ada baju lama. Okay, so baju baru tu lama-lama dia boleh jadi keras. Macam mana keras? Dia akan sedut udara. So, bila baju baru tu keras, dia akan menyebabkan baju lama, rangka luar yang lama tu akan pecah. So, tinggallah baju yang baru. So, baju yang baru ni, kita nak bagi saiz dia besar. Dia buat apa? Serangga tu dia akan menyedut udara. Okay, so dia akan mengembangkan badan dia. So, nanti baju baru tu nanti dia akan jadi keras. Tapi baju tu tak tahan lama. Sebab ada baju lagi baru akan tumbuh. So, proses ini kita panggil dia sebagai ekdisis. So, awak bayangkan serangga yang mengalami proses ekdisis, kita panggil dia sebagai nimfa. Apakah itu insta? Insta kita boleh tengok dalam graf. Maksudnya peringkat antara ekdisis yang awak nampak dia paling ni mendatar. Ini kita panggil dia sebagai insta. Alhamdulillah. So, kita dah habis tajuk yang ini. Alright. So, thank you so much for watching my videos. Saya minta maaf atas segala salah dan silap. Okay, bye. Mwah.